antara yang lain yang kita perlu susun, iaitu Quran kita, wirid Quran kita, wirid harian kita. Kalau sebelum ni kita susah nak membaca Al-Quran, mari kita berazam, kita mempertingkatkan. Bukan dalam Ramadan, sebab kita tidak beriman dengan Ramadan. Kita tidak menyembah Ramadan. Ya, nahnu rabbaniyun la ramadaniyun. Ya, kita adalah orang yang menyembah Allah SWT, bukan kita menyembah Ramadan. Tetapi ini peluang untuk kita bersungguh-sungguh untuk berubah. Kalau sebelum ni kita dengan Al-Quran, kita mungkin 2 muka surat susah, ataupun 1 muka surat pun kita susah nak dihabiskan pada bulan-bulan yang lain. Mari kita bina. Ya, sekarang ni PKP lagi banyak masa. Mungkin kita boleh ambil 2 baris misalnya sebelum solat subuh, 2 baris selepas solat subuh misalnya. Ada yang lebih mampu 2 muka surat sebelum solat subuh dan 2 muka surat selepas solat subuh misalnya. Itu setiap waktu. Kita seorang mukmin, kita ambil waktu-waktu, ya, waktu-waktu solat ini sebagai pengukur, ya, amalan-amalan kita. Ya kan? Pengukur kepada amalan-amalan kita. Sebab apa? Kalau kita tengok ada kisah, ya, ada kisah seorang orang Arab. Dia apabila ditanyakan tentang berapa jarak perjalanan, ya, seorang nenek, seorang nenek, dia ditanyakan oleh cucunya, berapa jarak perjalanan daripada tempat fulan kepada tempat yang fulan. Nenek dia jawab apa? Dia jawab 500 kalimah la ilaha illallah. Masya-Allah. Jadi dijadikan zikir itu sebagai pengukur masa. Maknanya kehidupannya hanya zikir. Kita boleh juga, maknanya pengukur kehidupan kita ialah bagaimana kehidupan kita, iaitu jadikan antara waktu solat itu sebagai mengatur kehidupan. Daripada lepas subuh kita punya duha, kita punya Al-Quran. Berapa banyak kita baca Al-Quran? Dan Al-Quran yang kita nak baca ini seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu Al-Quran yang kita ambil ibrah, ya? Kita tadabbur Al-Quran. Sebab apa? Unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita jadikan benar-benar kita mendapat ibrah daripada Al-Quran. Yang seterusnya iaitu kita banyakkan puasa. Ya, sekarang ini dah selepas daripada pertengahan bulan Syaban. Kalau kita biasa melazimi puasa Isnin dan Khamis ataupun puasa Nabi Daud, kita teruskan, insya-Allah. Tapi cuba kita kurangkan pada 2-3 hari pada hari Syak sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, ya, untuk kita mengelakkan kita terpuasa pada bulan awal Ramadan. Baik, itu persediaan, iaitu persediaan rohani sangat penting. Persediaan rohani sangat penting. Kita nak solat, kita nak kena ambil wuduk, kita ada solat sunat sebelum kita solat wajib, ya. Jadi Ramadan pun ada persediaan yang kita perlu hadapi, ya. Yang seterusnya iaitu kalau kita lihat, kita perlu buat persediaan untuk masuk bulan Ramadan ini, iaitu kita persediaan dengan manusia, ya. Kita mana-mana yang kita ada buat salah dengan manusia, kita sebagai pemilik, kita sebagai majikan, kita minta maaf dengan pekerja kita. Kita sebagai ibu ayah minta maaf dengan anak-anak minta maaf dengan ibu bapa, ya, sebab kita nak masuk bulan Ramadan, masya-Allah, ya. Kita nak masuk bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apabila nak masuk bulan Ramadan, mereka akan minta maaf dengan yang lain. Dia katakan, lepas ni kita akan berjumpa selepas Ramadan, iaitu pada hari raya yang pertama. Masya-Allah. Sebab apa? Mereka nak fokus betul-betul di dalam bulan Ramadan. Jadi kita pun sama, bukan kita tak nak berhubung dengan orang lain, tetapi kita nak memperbaiki hubungan kita. Di sini kita minta maaf dengan ibu bapa kita, kita minta doa kepada ibu bapa kita supaya kita betul-betul mendapat keberkatan daripada Ramadan tersebut, ya. Dan antara yang lain, kita boleh buat persediaan maddi dia, material dia. Kita boleh menghiasi rumah kita. Sekarang ni sangat masa banyak terluang. Jadi kita menghiasi rumah kita dengan lampu kelap-kelip, ya, misalnya, ya, untuk Ramadan, untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita hiaskan rumah kita, ya, sekarang. Sebab apa? Bulan Ramadan nanti kita dah nak masuk ke dalam bulan ibadah, ya. Kita akan nak fokus kepada ibadah, masya-Allah. Ya, kita hiaskan rumah kita. Kita bagi tahu pada anak-anak kita kenapa kita kena menghiasi rumah kita. Kerana kita nak menghadapi bulan Ramadan. Ada orang cakap bulan Ramadan kemudian hari raya. Saya ingin katakan kepada para pendengar sekalian, jadikan setiap hari daripada bulan Ramadan adalah hari raya, masya-Allah. Sebab apa? Kita ibadah bila satu daripada hari bulan Ramadan adalah hari raya untuk kita beribadah, festival ibadah. Kita dengan keluarga kita, ya. Kita dengan keluarga kita
Sebab apa? Bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sibuk, para ulama, kalau saya disirah dahulu, ya, kita habiskan bacaan-bacaan kitab-kitab kitab-kitab hadis. Masa yang kita dalam bulan Ramadan, kita habiskan Sahih Bukhari dan sebagainya. Dan yang kedua, tadi kita dah hiasi rumah, baju-baju yang kita plan untuk kita gunakan hari raya, ya, misalnya baju raya dan sebagainya, jubah-jubah kita, ya, kita gunakan yang baju yang terbaik untuk kita beribadah. Ya, kalau kita pergi ke rumah orang, kita nak buat baju yang terbaik, kita nak bertemu dengan Allah SWT dengan perhiasan yang paling yang paling indah. Sebab tu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kita pakai pakaian Allah SWT sebut dalam Quran. Ya, kita pakai pakaian kita yang paling indah kita untuk kita gunakan ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan khususnya. Sebab kita katakan tadi, iaitu setiap hari di bulan Ramadan adalah hari raya untuk jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa mukmin yang rindu pada Allah SWT. Jadi antara yang lain, kita nak membina jadual kita di dalam bulan Ramadan. Kita kena bina. Kalau tidak, nanti kita lost, ya, kita tak buat apa dan sebagainya. Ya, kita ada masa rehat, kita ada masa ibadah, kita ada masa kita berinteraksi dengan manusia sekeliling, kita ada masa dengan keluarga kita. Jadi inilah persediaan-persediaan yang kita nak hadapi di dalam bulan Ramadan. Tadi kita dah persediaan, saya nak recap balik, persediaan roh kita, persediaan jasadi kita, persediaan mental kita. Ya, mental macam mana? Ya, kita dalam bagaimana kita nak menyusun jadual anak-anak kita dan sebagainya. Dan antara yang lain, saya nak tekankan bahawa kita kena buat persediaan kewangan kita. Ya, bulan Ramadan bukan bulan membazir, tetapi bulan yang sangat-sangat efektif untuk kita menjaga ekonomi kita. Kita plan sepanjang bulan Ramadan ini bagaimana kita nak menggunakan untuk kehidupan harian kita, berapa kecukupan kita dalam perbelanjaan kita, ya, untuk berbuka pun lebih kurang. Sebab apa? Kita nak rasakan pengorbanan orang-orang yang tidak mampu, ya, pengorbanan orang-orang yang tidak mampu selain daripada kita, misalnya, ya, dengan misalnya. Baik, kita nak lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Rasulullah SAW apabila nak masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW sebut apakah? Allah apabila dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang berstatus hadis hasan, Rasulullah SAW sebutkan apabila iza ra'al hilal, Rasulullah SAW sebutkan apabila Rasulullah SAW melihat akan anak bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW doa apa dia? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, wa rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, kau jadikan, kau berikan kami ahli yang di dalam bulan Ramadan ini dengan keadaan keamanan dan iman yang penuh dengan iman dan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai Ramadan ialah Allah Subhanahu wa taala.